Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan fizik tingkatan 5 KSSM bab 1 daya dan gerakan 2, subtopik terakhir 1.4 kekenyalan. Part 2 di mana kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah berbentuk pengiraan yang melibatkan pemalas spring dan juga tenaga keupayaan kenyal iaitu EP. Termasuklah kita akan mempelajari tentang formula-formula yang terlibat. Stay tune. Okay, jika tadi kita telah pun pelajari bahawa hukum Hooke's ini adalah F sama dengan KX. Okey, seperti ini. Hukum Hooke's K sama dengan KX. Daya, pemalas spring dan pemanjangan spring. Maka untuk formula pemalas spring ataupun kalau kita nak cari pemalas springnya, kita boleh ubah suaikan. So menjadi K kekal di sini dan X ini kita pindahkan ke bawah. So menjadi F per X. So ini adalah formula bagi pemalas spring. Okey. Jadi daripada graf Fx pula, okey, graf F melawan X. Jadi sekarang ini pula diletakkan di Y dan X pula diletakkan di paksi X. Tak ada masalah sebab sama ada F melawan X ataupun X melawan F, kedua-duanya akan menghasilkan graf yang berkadar terus selagi tidak melebihi had kenyal. Okey, jadi sekarang ini cikgu nak letakkan F ini di paksi Y. Okey, jadi cikgu letakkan daya F dalam kurungan Newton dan juga X di paksi X iaitu pemanjangan. Ini paksi X pemanjangan spring. Okey, dalam simbolnya adalah X dan dalam kurungan meter ataupun cm terpulang. Jadi cikgu letak meter untuk SI unit. Okey, jadi sekarang ini seperti mana yang kita dah belajar, ianya berkadar terus. Okey, kita nampak di sini berkadar terus sehingga pada satu takat iaitu had kenyal. Okey, so sepanjang daripada O, kosong ke had kenyal, maka kita dapat lihat ianya berkadar terus. Jadi berdasarkan graf F melawan X ini, selagi tidak melebihi had kenyal jadi kita tengok sampai sini sajalah. Okey, jadi untuk mencari kecurunan graf iaitu M, kita boleh menggunakan formula A per B. Betul kan? Jadi di sini kita boleh dapatkan formula M sama dengan F per X. Okey, so M sama dengan F per X. Dan ini adalah formula kecurunan graf. Okey, jadi apabila kedua-dua ini kita gabungkan, kita samakan, okey, kita comparekan, jadi kita dapat lihat, wow, ianya mempunyai formula yang sama. Pemalas spring bersamaan dengan F per X. Kecurunan juga adalah F per X. Okey, macam mana kita nak dapatkan kecurunan F per X ini? Okey, selain daripada kita gunakan formula A per B, kita juga boleh menggunakan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okey, yang mana kita jadikan yang satu ini sebagai kosong-kosong dan ini ialah Y1 Y2 maaf X2 dan Y2. Okey, jadi kita akan dapat kecurunan lah. Disebabkan semua kosong, jadi kita akan dapat Y, nilai Y per juga dengan nilai X. Okey, Y2 dengan X2. Okey, jadi bersamaan juga dengan M, bersamaan juga dengan nilai Y adalah F dan nilai X adalah X lah, pemanjangan spring. Jadi samalah dengan kecurunan graf di sini. Jadi sama. Apabila sama, kita dapat buktikannya di sini bahawa pemalas spring iaitu K ini sebenarnya kita boleh kira, kita boleh hitung, kita boleh dapati direct daripada kecurunan graf sahaja. Jadi kita boleh kira saja kecurunan graf. Oh, itulah dia pemalas spring bagi spring tersebut. Okey, ingin cikgu ingatkan sekali lagi setiap spring walaupun
daripada bahan yang sama ataupun mempunyai panjang yang sama tetapi bahan yang berbeza, mempunyai pemalas spring yang berbeza. Okey, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Kita akan belajar nanti. Jadi, setiap spring mempunyai pemalas spring yang berbeza dan tersendiri. Okey, dan kita boleh ukur menggunakan kecunan graf. Okey, seterusnya pula kita nak mempelajari tentang lebih detail tentang pemalas spring ini. Sebenarnya, apakah dia pemalas spring ini? Pemalas spring yang cikgu kata berbeza pada setiap spring ini. Okey, pemalas spring ini adalah sebenarnya untuk yang mana ya, pemalas spring ini sebenarnya ialah pengukurannya untuk kekerasan. Okey, kekerasan spring. Okey, itu bermaksud setiap spring mempunyai kadar kekerasan yang berbeza. Okey, maksudnya ada yang keras, ada yang kurang keras. Yang bergantung kepada pemalas springnya. Dan SI unit bagi K ialah apa? Okey, jadi untuk mencari SI unit ini ya. Okey, jadi kita boleh menggunakan formula tadi. Okey, cikgu akan tunjukkan kepada anda. Kita tahu ya, K sama dengan F per X. Okey, jadi F nilai unit, SI unit untuk F ialah Newton. Jadi di sini cikgu letakkan Newton. Manakala nilai SI unit untuk pemanjangan spring adalah meter SI unitnya. Okey, jadi SI unit bagi K ialah N, M kita bawa naik atas dan menjadi negatif 1. Jadi SI unitnya adalah N, M negatif 1. Tapi anda juga boleh menggunakan MCM, NCM negatif 1. Okey, jika anda menggunakan ukuran dalam unit CM, tak ada masalah. Cumanya bagi SI unit International System, bagi pemalas spring kita menggunakan unit NM negatif 1. Okey, jadi di sini kita akan teruskan. Okey, jadi seterusnya kita akan teruskannya dengan tenaga keupayaan kenyal iaitu EP. Okey, kalau anda pernah mempelajari tentang tenaga ini kan, EP ni adalah tenaga keupayaan graviti. Betul? Dan untuk tenaga keupayaan kenyal spring juga kita menggunakan EP. Ini bermaksud potential energy iaitu tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan mempunyai dua jenis ya. Satu gravity iaitu untuk semua objek yang tergantung, okey, yang jauh daripada permukaan bumi, ataupun juga adalah tenaga keupayaan kenyal iaitu semua objek yang elastik, so ada tenaga keupayaan kenyalnya. So kita gunakan EP. Dan EP tenaga kita tahu kita tahu diperlukan untuk membuat kerja. Jadi kerja adalah sama dengan tenaga. Okey, E adalah sama dengan work. Okey, kita dah pernah belajar ketika tingkatan 3, sains tingkatan 3. Okey, dan work pula adalah bersamaan dengan F darab dengan S. Ini juga kita hanya ulang kaji saja. Dah pun pelajari sebelum ini. Okey, dan yang mana F ini adalah daya dan S ini adalah sesaran. Jika anda ingin mengulang kaji, anda boleh menonton video sains tingkatan 3 dalam bab kerja kuasa. Okey, so anda boleh lihatlah, cari video di dalam YouTube channel ini. Okey, jadi kita akan guna pakai ini iaitu daya darab dengan sesaran. Okey, sesaran bergantung kepada panjang spring itu, okey, yang berubah. Okey, jadi sekarang ini kita akan uraikan balik kerja ini, kita samakan. Jadi F kita akan darabkan dengan S. Kenapa cikgu renggang kan? Okey, sebab saya nak tulis apakah dia F. Okey, F di sini dalam konsep spring ini, okey, ialah daya yang dikenakan pada spring lah. Okey, berapa daya beban. Okey, tapi daya purata. Okey, keseluruhan. Okey, manakala untuk S pula sesaran, kita tidak berjalan, kita tidak berlari,
Jadi kita tak mengukur panjang jalan, okey. Jadi kita hanya mengukur panjang spring sahaja. Okey, jadi kita nak tengok daripada 10 cm menjadi 15 cm, maka pemanjangannya ialah 5 cm sahaja, kan? Jadi 5 cm itu kita namakan sebagai pemanjangan. Okey, pemanjangan spring dalam konsep ini. So, sesarannya adalah pemanjangan spring itu. Okey, jadi inilah formula yang kita nak guna pakai untuk mendapatkan tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi kita akan simpulkan semudah mungkin untuk kita dapatkan formula yang betul. Okey, di sini cikgu gunakan tadi ya, daya purata. Okey, purata maksudnya sebelum dan selepas ke. Okey, so kalau purata kita perlu tambahkan keseluruhan daya yang bertindak dan kita kena bahagi 2. Betul kan? Kemudian kita kena darabkan dengan S. S di sini adalah pemanjangan spring, iaitu simbolnya adalah X. Jadi cikgu akan gunakan simbol X di sini. Jadi kita dapat lihat ya, untuk EP ini kita pindahkan di sini. Jadi F/2 darab dengan X. So Fx sama dengan E/2. Okey. Dan kita nak uraikan lagi dengan lebih jelas, iaitu EP sama dengan 1/2 Fx. Okey, ini adalah lebih jelas lah. Okey, untuk kita guna pakai. So inilah formulanya. EP sama dengan 1/2 Fx. Okey. Dan manakala untuk kalau kita nak nilaikan daripada graf ini ya, graf F melawan X ini, okey, daripada graf ini kita dapat lihat ya, luas di bawah graf di sini yang dikelabukan ni ialah luas segitiga. Betul kan? Ianya berbentuk segitiga. Okey, cikgu akan highlightkan dengan pen yang berwarna merah. Okey, jadi kita highlightkan dengan pen yang berwarna merah di sini, juga di sini. Okey. Dan cikgu akan lorikkan bagi anda nampak. Wow. Ya, betul. Ianya adalah berbentuk segitiga. Jadi, luas di bawah graf ini adalah sama dengan luas segitiga. Okey, kita buat sedikit ulang kaji matematik sekolah rendah kita. Okey, luas segitiga ialah 1/2 darab dengan tinggi darab dengan lebar dia, kan? Okey, jadi 1/2 ini kita darabkan dengan ketinggian dia ialah F. Okey, ni ketinggian ini adalah F. Dan juga dia punya kelebaran dia di sini, kelebaran ini adalah X-nya. Okey, X dia, nilai X. Kita darabkan dengan X. Jadi hasilnya kita akan dapati 1/2 darab dengan F darab dengan X. Apa cikgu buat ni? Okay, jadi 1/2 Fx. Jadi ini yang kita dapat di sini. Okay, jadi kita comparekan daripada graf dan daripada formula yang kita terbitkan, daripada tenaga yang kita samakan dengan kerja. Jadi kita dapat lihat di sini kesimpulannya, kedua-duanya adalah sama. Okey, jadi ini bermakna untuk mencari tenaga keupayaan kenyal, kita boleh menggunakan luas di bawah graf. Ya. Okey, kita dapat lihat di sini sama. Okey, sama nilainya. Okey, disebabkan ini kita dapat lihat di sini ya, tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 Fx. Manakala untuk luas di bawah graf ini juga 1/2 Fx. Ye, kita dapat yang sama, terbukti. Betul kan? Okey, jadi kita boleh nyatakan di sini bahawa untuk mencari tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan luas di bawah graf. Okey. apabila kita lihat kembali ya hukum Ops, kita lihat kembali formula untuk hukum Hooke's, yang mana F ialah
Kx, maka di sini kalau cikgu nak ubah ya, ini cikgu tulis EP, iaitu tenaga keupayaan kenyal. Okey, kita samakan dengan 1/2 dan cikgu nak gantikan F ini dengan Kx kerana F adalah sama dengan Kx. Jadi F ini cikgu nak buang dan gantikan dengan Kx. Okey, ini adalah F dan X di sini. Okey, jadi cikgu akan teruskan ke bawah ini ya. EP tenaga keupayaan kenyal ini adalah sama dengan 1/2 Kx darab X menjadi X kuasa 2. Okey, jadi ini lagi satu formula baru yang kita boleh guna pakai untuk menghitung tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi untuk menghitung tenaga keupayaan kenyal, formula yang pertama yang kita boleh gunakan ialah EP sama dengan 1/2 Fx. Manakala formula yang kedua kita boleh gunakan ialah EP sama dengan 1/2 Kx. Okey, ada cara mudah untuk anda ingat supaya tidak silap. Apabila kita menggunakan K kuasa, jadi ada kuasa 2 di sini. K kuasa 2. Jadi ada kuasa 2. Okey. Tapi sebenarnya K ni adalah pemalas spring lah. Okey, dan darab dengan pemanjangan spring dan kuasa 2 supaya kita tak tinggal. Awak ingatlah K kuasa 2 di sini. Okey, jadi inilah dia dua formula yang kita boleh guna pakai untuk tenaga keupayaan kenyal. Wow, mudah saja nak ingat. Okey, jadi di sini hasil akhirnya yang kita boleh concludekan ya. Okey, daripada kecurunan graf ini kita boleh menghitung kecurunan graf. Okey, cikgu gunakan M ya untuk kecurunan graf. Kita boleh hitung pemalas spring. Okey, dan daripada luas segitiga, okey, luas segitiga kita ini kita boleh hitung tenaga keupayaan kenyal kita, iaitu EP. Okey, so sangat mudah untuk kita mencari pemalas spring dan juga EP daripada graf. Okey, baik. Sekarang ini kita akan cuba menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan spring. Okey, sebelum itu, mari kita membuat sedikit ulang kaji tentang formula-formula yang telah kita pelajari tadi. Okey, yang pertama ialah pemalas spring. Okey, ataupun kita gunakan hukum Hooke's punya formula iaitu F sama dengan Kx. Jadi, pemalas spring punya formula adalah K sama dengan F per X. Okey. Ini adalah formula yang pertama. Formula yang kedua kita dah pelajari adalah tenaga keupayaan kenyal, iaitu EP bersamaan dengan 1/2 Fx. Okey, sebab F tidak ada kuasa 2. Dan formula yang ketiga telah pun kita pelajari, iaitu EP sama dengan 1/2 K kuasa 2 di sini. Okey. Kx kuasa 2. Okey, jadi sekarang ini adalah 3 formula yang kita boleh guna pakai untuk membantu menghitung ataupun dalam penyelesaian masalah berkaitan spring ini. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, suatu spring dengan panjang asalnya adalah 5 cm. Okey, jadi spring itu panjang asalnya 5 cm sahaja. Okey, kemudian memanjang sebanyak 0.6 cm. Okey, bermaksud dia lebih panjang daripada asalnya. Okey, dan dayanya adalah 12 Newton di sini. Okey, jadi ini cikgu nak bulatkan dan cikgu tulis F siap-siap. Okey, dan soalannya hitung pemalas spring, iaitu K yang kita nak cari. So, kita ada K, kita ada F dan kita juga boleh sebab dia kata pemanjangan sebanyak 0.6 cm. Jadi ini adalah X. Okey, sebab ini adalah
pertambahan panjang spring. Jadi ini adalah X-nya. Okey. So, sekarang ini formula yang sesuai untuk kita gunakan dalam mencari ataupun menghitung pemanas spring adalah formula yang pertama ini. Jadi dengan menggunakan formula yang pertama, cikgu akan cuba menjawab. Okey. Jadi untuk menghitung pemanas spring kita gunakan ini. So K sama dengan F per X. Okey, dan nilai F di sini adalah 12 Newton. Okey, kita kena tulis unit ya. Dan nilai X di sini adalah 0.6 cm. Okey, jadi kita tekan kalkulator 0.6. So kita akan dapat nilainya ialah 20. Dan unitnya ialah N. cm kita bawa naik atas jadi negatif 1. Dan ini adalah nilai bagi pemalas springnya. Okey, tapi kita dah pelajari sebelum ini ya, pemalas spring adalah SI unit baginya adalah N M negatif 1. Jadi bagaimana kalau kita nak menghitung menggunakan SI unit? Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja. Okey, ini atau ya, yang kita nak gunakan SI unit. Okey, jadi K sama juga jalan kerjanya per X. Jadi F-nya adalah 12 Newton. Okey, dan cikgu nasihatkan anda tukar kepada unit meter sebelum anda melakukan pengiraan. Jika anda menukarkan unit meter ini daripada sini, cikgu takut, cikgu khawatir anda melakukan kesilapan. Okey, yang melibatkan titik perpuluhan. Okey, jadi lebih mudah jika kita tukar awal-awal sebelum ketika kita masukkan dalam formula. Okey, jadi kalau di sini adalah 0.6 cm, okey, kita nak tukarkan kepada meter. Okey, jadi nilainya adalah 0.006 meter. Okey, 2 titik perpuluhan. Okey, 1, 2. Okey, di sini. Okey, kemudian kita akan membuat pengiraan. Okey, 12 bahagi 0.006. Jadi kita dapat nilainya adalah 2000 nm negatif 1. Okey, dan ini adalah pemalas spring dalam unit SI unit. Okey, baik, seterusnya kita akan cuba menjawab soalan yang kedua pula. Okey, bagi soalan yang kedua, panjang asal spring adalah 12 cm. Okey, so cikgu lukis kat sini. Ini adalah 12 cm panjang asal. Okey, dan berat beban yang diletakkannya adalah sebanyak 0.2 Newton. Kat sini 0.2 Newton. Dan kemudian panjang spring ini dipanjangkan menjadi 15 cm. Ianya berbeza dengan sini ya. Tadi dia cakap memanjang sebanyak 0.6 cm. Tetapi ini dipanjangkan menjadi. Okey, bermaksud asalnya 12 cm dan akhirnya menjadi 15 cm. Jadi sebenarnya pemanjangan bagi spring ini ialah bukan 15 cm ya, tetapi okey, kita tolakkan perubahan akhir tolak dengan awal untuk dapatkan pertambahan bagi panjang spring iaitu 3 cm. Jadi ini adalah X-nya. Okey, jadi anda perlu berhati-hati di sini sama ada menjadi 15 cm ataupun memanjang sebanyak 15 cm. Okey. Dan kita boleh mula menghitung. Jadi kita ada lihat di sini ya, cikgu nak bulatkan. Okey, dan ini kita dah dapat X, nilai X, dan kita nak cari di sini adalah EP, nilai EP-nya, dan diberi di sini adalah dayanya, iaitu berat beban tersebut. Jadi kita ada F, kita ada X dan kita nak cari EP. Jadi formula yang paling sesuai untuk kita guna pakai untuk soalan ini ialah formula yang kedua. Sebab ada EP, ada F dan ada X. Okey, jadi cikgu akan gunakan formula yang kedua ini. EP sama dengan 1/2 F darab dengan X. Okey, jadi cikgu akan tuliskan balik formulanya. F ialah 0.2 Newton. Okey, cikgu masukkan 0.2 Newton.
Okey, dan X ini pula ialah 3 cm. Okey, anda perlu ingat ya, tenaga dihitung menggunakan unit joule. Okey, dan joule ini ialah sebenarnya Nm ya. Okey, joule adalah bersamaan dengan Nm. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, kalau kita nak tukar kepada unit joule, kita perlu menggunakan SI unit iaitu meter. Jadi anda perlu berhati-hati. Okey, kerana spring biasanya hanya spring kecil saja yang kita selalu gunakan kan. Okey, jadi dalam unit cm. Okey, jadi kita perlu tukar kepada meter terlebih dahulu sebelum kita hitung. Jadi di sini kalau 3 cm, cikgu tukar kepada unit meter jadi 0.03 meter. 2 titik perpuluhan. Okey. Okey, kemudian barulah kita mula menghitung. Okey, tiada kuasa 2 ya. Okey, F ingat ya, F tiada kuasa 2, K ada kuasa 2. Okey, jadi 1/2 kita darabkan dengan 0.2, kita darabkan dengan 0.03. Okey, jadi akhirnya jawapan yang kita perolehi ialah 0.003 joule, ataupun anda boleh lihat di sini ya, 3.00 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, cikgu nak buat dalam bentuk piawai. Okey, jadi kedua-dua jawapan ini adalah boleh diterima, tapi anda perlu tukar kepada unit joule. Okey, sebab di sini kita dapat lihat di sini N darab dengan M menjadi Nm, dan Nm adalah sama dengan joule. Inilah tenaga keupayaan kenyalnya. Okey, dan seterusnya kita lihat pula soalan yang terakhir di sini, iaitu melibatkan sebiji bola keluli digantung pada penghujung suatu spring. Okey, cikgu lukiskan dan ada digantung bola keluli. Okey, yang mana panjang asal spring itu adalah 10 cm. Ini adalah asalnya. Okey, biasanya asal kita letak sebagai LO ya. Initial, permulaan. Okey, dan di sini juga dia berikan pemalar springnya iaitu 200 Nm negatif 1. Jadi ini cikgu bulatkan, ini simbolnya adalah K. K kecil. Jadi jika panjang spring setelah digantung bola itu menjadi 14 cm. Okey, di sini adalah 14 cm. Jadi hitung keupayaan kenyal yang tersimpan di dalam spring itu. Okey, jadi kita perlu mencari berapakah nilai X. Okey, sebab dia cakap panjang itu menjadi 14 cm, bukan memanjang sebanyak 14 cm. Jadi kita perlu hitung X-nya. Untuk mencari X-nya iaitu 14 cm, kita perlu tolak dengan 10 cm. Okey. Akhir tolak dengan awal. Jadi kita dapat 4 cm dan ini adalah pemanjangan springnya. Okey. Jadi kita ada X, kita ada K dan kita nak cari EP. Okey, jadi formula yang sesuai yang melibatkan EP, K dan X adalah formula yang ketiga. Jadi kita akan menghitung menggunakan formula yang ketiga. Okey, jadi cikgu akan gunakan pen warna merah ni untuk dan juga formula ini. Okey, jadi EP sama dengan 1/2 KX kuasa 2. Okey, K kuasa ada kuasa 2 di sini, mudah nak ingat. Okey, dan K-nya adalah 200 Nm negatif 1. Anda lihat ya, dia gunakan nilai M. Okey, jadi kalau kita gunakan nilai M, maka X ini mesti guna M juga. Okey, kalau tak ada Nm ni pun memang kena guna meter sebab ni kan. Okey, jadi 4 cm untuk X, maka kita tukarkan kepada unit meter siap-siap menjadi 0.04 meter. Okey, dan jangan lupa ada kuasa 2 di sini. Inilah selalu pelajar silap, tertinggal, tercicir. Okey, jadi kita hitung 1/2, kita darabkan dengan 200 dan kita darabkan dengan 0.04 kuasa 2. Ya, jangan lupa.
Dan jawapannya adalah 0.16. Okey. Dan kalau kita nak buat perhitungan di sini, okey. Jadi kita boleh lihat yang M ini di bawah sebenarnya, dan kita boleh potong ini. M ini kita boleh potong ya. Jadi tinggallah M sahaja. So kita boleh lihat unitnya adalah Nm. Nm adalah sama dengan J, jadi kita boleh tukar kepada 0.16 Joule, dan ini adalah tenaga keupayaan kenyalnya dalam unit Joule. Okey, mudah sahaja. Jadi kita dapat pelajari di sini bahawa setiap soalan ini adalah sesuai untuk formula-formula yang terlibat. Okey, so kita perlu cari formula yang paling sesuai untuk setiap situasi soalan. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh soalan yang melibatkan graf. Okey, di sini untuk soalan pertama bagi graf ini ya, ini adalah graf bagi spring R. Cikgu besarkan takutnya anda tak nampak. Okey, dan ini adalah grafnya F melawan X. Okey, dan daripada soalan ini ya, soalan A adalah dia mahu kita tentukan nilai pemalas springnya iaitu K. Okey, jadi cikgu besarkan apakah nilai K. Dan soalan B pula adalah dia minta kita tentukan tenaga keupayaan kenyal iaitu EP-nya. Berapakah nilai EP jika pemanjangan spring ialah 0.2 meter? Ini adalah soalannya. Okey, jadi mari kita cuba jawab soalan bagi A dan bagi B. Okey, kita mulakan dengan soalan bagi A dahulu. Okey, untuk mencari K pemalas spring daripada graf yang diberikan. Okey, macam tadi kita nampak kita boleh dapatkan information daripada ayat ataupun situasi yang dinyatakan, tetapi ini hanya diberikan graf sahaja. Okey, sebelum itu mari kita lihat balik yang ini ya, yang mana kita dapat lihat di sini pemalas spring adalah kecurunan graf, iaitu ni adalah pemalas springnya. Okey, dan satu lagi kita dapat lihat bahawa tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan luas di bawah graf. Okey, jadi kita akan gunakan kedua-dua ini bagi menjawab soalan yang berkaitan dengan graf. Kecurunan dan luas di bawah graf. Okey, jadi mari kita cuba lihat sama-sama. Okey, untuk mencari K, kita dah tahu tadi K sama dengan kecurunan graf. Okey, jadi kecurunan graf ialah, cikgu tulis formulanya Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ini adalah formula bagi kecurunan graf. Jadi kita perlu mencari dua koordinat yang kita nak gunakan untuk kita masukkan ke dalam ini ya. Okey, jadi cikgu nak gunakan koordinat di sinilah. Okey, maaf, bukan di sini, di sini. Okey, maaf ya. Okey, di sini. Dan di sini kita dapat lihat koordinatnya adalah 0.2 dan 8. Sementara untuk ini pula ialah 0.1 dan 4. Okey. Jadi di sini di sini adalah X1 dan Y1. Ini pula adalah X2, Y2. Jadi kita buat macam ni supaya kita tidak silap ya. Okey, kemudian kita masukkan Y2 adalah 8 tolak dengan Y1 adalah 4, manakala X2 pula adalah 0.2. Kita tolakkan dengan X1 adalah 0.1. Okey, jadi kita perlu menuliskan unitnya. Bagi di atas ini adalah paksi Y. Jadi paksi Y unitnya adalah Newton. Jadi kita tuliskan di sini Newton. Sementara bagi di bawah ini pula adalah pada paksi X. Jadi paksi X ini unitnya adalah meter. Jadi kita tulis di sini meter. Okey. Jadi kita boleh hitung di sini ya. 8 tolak 4
dan kita bahagikan dengan 0.2 tolak 0.1. Okey, so kita dapat jawapannya adalah 40. Jadi di sini adalah 40 and M bawa naik atas ya. Okey, jadi -1. Dan ini adalah pemalas spring bagi spring R ini. Okey? Okey, dah dapat jawapan. Mudah saja kan? Okey, kita lihat pula soalan B. Okey, cikgu buat pembahagi di sini. Okey, untuk soalan B pula, kita nak carikan tenaga keupayaan kenyal. Okey, yang mana tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan luas di bawah graf di sini. Okey, luas ini adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi untuk menjawab soalan B, EP ini adalah luas. Anda kena menulis ya persamaan ini ya, supaya pemeriksa nanti akan nampak, oh okey, lengkap dalam kerja awak. Segi 4 pula, maaf. Luas di bawah graf. Okey. Okey, itu ya, luas di bawah graf. Jadi kita tulis kat sini macam mana kita nak dapatkan luas di bawah graf ini. Okey, dan kalau kita lihat di sini, dia dah cakap ya, X adalah sama dengan 0.2 meter. 0.2 meter adalah sampai di sini. Jadi luas di bawah graf, okay, cikgu akan gunakan dengan pen warna merah ni ya. Okay, yang perlu kita hitung adalah sehingga 0.2 sahaja. Okay, jadi kalau ada lagi nilai di belakang ini, line di belakang ini tidak diambil kira. Berhati-hati ya. Boleh lihat di sini ya. Okay, jadi ini sahaja yang kita perlu hitung keluasannya. Okay, jadi kita hitung sama-sama. Jadi 1/2 kita darabkan dengan tinggi segitiga ini, iaitu 8. Dan unit untuk 8 adalah Newton. Jangan tinggal unit ya. Dan kita darab pula dengan dia punya kelebaran dia, iaitu 0.2. 0.2 dan unitnya dalam meter. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita pun ambil kalkulator dan kita boleh mula menghitung. Okey, darab dengan 8 dan darab dengan 0.2. So, kita dapat jawapannya adalah 0.8. Unitnya adalah Nm. Okey, tetapi unit ini tidak patut berhenti di sini. Kita perlu tukarkan kepada unit joule. Okey. Jadi 0.8 joule inilah unit bagi tenaga. Dah siap. Mudah saja. Okey. Okey, seterusnya mari kita hitung pula untuk spring S. Okey, jika tadi adalah R, ini adalah S pula. Okey, sama juga kita nak hitung pemalas spring iaitu K. Dan juga kita nak menghitung tenaga keupayaan kenyalnya iaitu EP. Berapakah pada? Ya, pemanjangan pun kebetulan sama iaitu 0.2 meter. Okey, jadi kita buat dalam kerja yang hampir sama dengan atas tadi. Okey. Jangan tengok yang atas, kita cuba buat sendiri lagi. Okey, jom sebut sama-sama dengan cikgu. Okey, A untuk mencari nilai pemalas spring, K sama dengan kecerunan graf. Okey, kalau kita tulis banyak-banyak kali ya, kita lebih mudah untuk ingat. Jadi tulis ya. Mesti tulis persamaan ini pun membuktikan yang kita faham konsepnya. Okey. Jadi K kecerunan adalah formulanya Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi kita perlu cari koordinat yang kita nak. Okay, cikgu nak ini dan ini. Okay, jadi di sini ialah 0.1 dan 8. Sementara ini pula ialah 0.2 dan 16. Okay. Dan ini adalah X1, Y1 sebab ini yang mula kita jumpa. Dan ini pula adalah yang kedua, X2, Y2. Okay, masukkan saja nilai nya ke dalam formula supaya mudah dan tidak silap. Jadi Y2 adalah 16, Y1 adalah 8, bagi dengan X2 adalah
0.2, X1 adalah 0.1. Okey, nilai Y adalah Newton, unitnya. Okey, dan bagi nilai X pula, unitnya ialah meter, paksi X. Okey, kita boleh tekan kalkulator. 16 tolak 8, okey, bahagi dengan 0.2 tolak 0.1. Okey, so kita dapat 80. Okey, N unitnya dan M bawa naik atas jadi -1. Dan ini adalah pemala spring bagi spring S. Okey, kita teruskan dengan lajunya. Okey, untuk soalan B pula. Untuk mencari tenaga keupayaan kenyal iaitu EP. Kita dah tahu yang EP adalah sama dengan luas di bawah graf. Okey, dan luas di bawah graf ini mestilah tidak melebihi daripada nilai 0.2 meter seperti mana yang telah dinyatakan di sini. Okey, jadi 0.2 meter di sini. Jadi kita punya luas yang perlu kita hitung adalah daripada sini ke sini. Okey, ini sahaja luas yang kita perlu ukur. Maksudnya yang cikgu loretkan inilah. Okey, anda dapat lihat kan? Okey, jadi untuk mencari luas, kita perlu menghitung luas segitiga. Okey, untuk luas segitiga ini kita mulakan dengan 1/2. Kita darabkan dengan ketinggian dulu. Okey, ketinggian adalah 16. Jadi 16 unitnya dalam unit Newton. Dan kita darabkan dengan kelebaran dia iaitu 0.2. Unitnya adalah meter. Okey, dah siap. Kita boleh mula menghitung. Okey, 1 darabkan dengan 16. Kita darabkan dengan 0.2. So, ini jawapannya iaitu 1.6 N dan M. Okey, so jadi 1/6 Joule. So, ini adalah tenaga keupayaan kenyalnya. Dah siap. Okey, kita dapat menghitung dengan mudah daripada graf dengan hanya menghitung kecurunan graf bagi pemala, spring dan luas di bawah graf bagi mencari tenaga keupayaan kenyal. Okey, mudah saja. Okey, jadi seterusnya mari kita jawab soalan ini ya. Okey, soalannya ialah berdasarkan jawapan di langkah tadi, bandingkan spring R. Okey, keyword di sini adalah bandingkan spring R dan spring S daripada segi kekerasan spring dan juga daripada segi tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan di dalam spring itu. Okey, jadi apabila melibatkan perbandingan, kita perlu mendapatkan nilainya. Okey, jadi cikgu salin balik ya di sini. K, nilai K bagi R tadi kita dah dapat hitung adalah 40. Jadi cikgu tulis kat sini 40 Nm -1. Okey, manakala bagi spring S, pemala springnya adalah 80. Jadi cikgu tulis kat sini ya, 80 Nm -1. Manakala tenaga keupayaan kenyal bagi R adalah 0.8 Joule dan tenaga keupayaan kenyal bagi spring S adalah 1.6 Joule. Okey, dan ini apabila kita hendak menjawab soalan bandingkan, kita perlu ada ayat yang perlu menggunakan sama ada lebih besar, lebih tinggi ataupun lebih panjang berbanding dengan yang satu lagi. Okey, dan soalan di sini adalah kekerasan spring. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi, kekerasan spring diukur melalui pemala spring. Kan, macam cikgu cakap tadilah, K ini adalah pengukuran bagi kekerasan sesuatu spring. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, daripada R dan S ini, nilai K bagi S adalah lebih besar berbanding dengan nilai pemanda spring bagi R. Jadi bagaimanakah kita hendak membina ayat bagi menjawab soalan bandingkan ini? Okey, jadi kita mulakan dengan spring R, okey, yang disebutkan lebih dahulu. Okey, spring R. Okey, kita dapat lihat di sini adalah lebih rendah daripada spring
S. Okey, jadi bagaimana kita nak membina ayatnya? Okey, kekerasan spring R adalah, okey, di sini ya lebih rendah. Jadi lebih rendah ataupun lebih kecil nilainya berbanding, kena ada perkataan berbanding dengan spring S. Siap. So the keyword is lebih rendah berbanding dengan spring S. Dah dapat satu markah. Mudah je. Okey, soalan bandingkan, perbandingan yang kedua adalah tenaga keupayaan kenyal. Jadi di sini kita dapat lihat juga spring S lebih besar nilai tenaganya berbanding dengan spring R. Jadi kita dapat lihat di sini seperti ini. Okey, jadi ayatnya, jawapannya ialah tenaga. Okey, kita baca sama-sama. Keupayaan kenyal bagi ataupun yang disimpan. Okey, anda boleh salin balik ayat ini ya. Yang disimpan oleh spring R adalah lebih rendah. Okey, lebih rendah berbanding spring S titik. Jadi keywordnya juga di sini. Dah siap. Mudah je nak dapat 2 markah. Okey? Okey, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Cikgu doakan semoga semuanya bermanfaat untuk anda. Sebarang soalan atau komen membina, anda boleh type di ruangan komen di bawah ya. Okey, bye. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.